Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 2 Grup O Ipoh akan membentangkan berkenaan dengan tajuk aktiviti dan undang-undang cyber. Saya Muhammad Fakimi bin Razali, nombor metrik 276751. Undang-undang cyber. Apa itu undang-undang cyber? Undang-undang cyber merujuk kepada mana-mana undang-undang yang berkaitan dengan melindungi internet dan teknologi komunikasi yang lain. Ia bertujuan untuk menyediakan rangka kerja komprehensif bagi membantu masyarakat dan perdagangan yang merangkumi aspek-aspek berkaitan keselamatan, kejiduan dan kebolehpercayaan maklumat dan rangkaian. Latar belakang Undang-Undang Cyber. Penggubalan Undang-Undang Cyber di negara ini bermula pada tahun 1996 di mana kerajaan mewujudkan suatu kumpulan perundangan cyber iaitu Cyber Law. Keperluan mewujudkan kumpulan perundangan cyber ini bermula apabila kerajaan menawarkan satu plan IT yang lebih mantap melalui program Koridor Raya Multimedia MSC. Program tersebut ditubuhkan bagi menangani isu perubahan zaman iaitu daripada zaman industri kepada zaman teknologi maklumat. Perubahan ini menyebabkan berlakunya perubahan dari sudut nilai bagi kehidupan masyarakat dan telah mengundang pelbagai implikasi dari segi teknikal, sosiologi dan psikologi. Kerajaan telah memperkenalkan beberapa undang-undang atau akta berkaitan dengan cyber, iaitu Akta Tandatangan Digital 1997, Akta Jenayah Komputer 1997, Akta Teleperubatan 1997 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Secara kolektifnya ia dikenali sebagai Undang-Undang Cyber yang bertujuan mewujudkan satu kestabilan dalam perubahan teknologi maklumat dengan bidang kerja yang lain. Antara aspek-aspek yang ditekankan bagi undang-undang ini ialah penentuan dari segi status undang-undang berkaitan perniagaan digital, penentuan pengguna dan menangani isu-isu penyalahgunaan cyber. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Nur Ainun untuk pembentangan seterusnya. Terima kasih Saudara Muhammad Fakimi Razali. Nama saya Haini binti Jalal, nombor metrik 276503. Saya akan meneruskan pembentangan yang seterusnya di bawah topik penyusunan penulisan. Tugasan ini memberi penekanan mengenai topik aktiviti dan undang-undang cyber di Malaysia. Penulisan ini bermula dengan pengenalan yang menyingkap tentang latar belakang perkembangan teknologi komunikasi. Seterusnya, penulisan ini merungkai tentang objektif. Di samping itu, penulisan turut merungkai mengenai latar belakang undang-undang cyber di negara ini. Penyusunan penulisan yang seterusnya adalah mengenai persoalan-persoalan yang timbul dalam isu undang-undang cyber di negara ini. Di samping itu, penulisan ini juga merungkai apakah kebaikan dan keburukan daripada penggunaan teknologi komunikasi baik kepada masyarakat, terutamanya golongan ibu bapa, golongan belia dan juga negara ini. Sebagai pelengkap kepada penulisan ini, cadangan penambahbaikan turut diketengahkan. Usaha ini sangat penting dalam memastikan undang-undang cyber di negara ini masih relevan dan berfungsi dengan baik dalam menyekat pelbagai isu teknologi komunikasi yang wujud akibat daripada kepesertaan teknologi yang sedia berkembang dari tahun ke tahun. Seterusnya adalah perbincangan. Dewasa ini, teknologi internet semakin berkembang dengan pesat. Justru itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan undang-undang cyber sedia ada dapat mengekang salah guna teknologi ini. Namun apakah undang-undang cyber yang sedia ada berkemampuan untuk menyekat segala insiden cyber yang berleluasa pada masa sekarang?
Berikut adalah beberapa isu yang berkait rapat dengan undang-undang cyber di negara ini. Yang pertama adalah serangan penggodam. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita tidak terkecuali dengan serangan penggodam. Mereka ini umpama cendawan yang tumbuh selepas hujan dan sukar untuk dikekang apatah lagi untuk dijejaki. Mereka ini berkemahiran tinggi dalam menggunakan teknologi internet seperti menceroboh dalam pangkalan data yang sulit untuk mencuri data-data pelanggan yang sepatutnya. Topik perbincangan seterusnya adalah perbincangan. Dewasa ini, teknologi internet semakin berkembang dengan pesat. Justru itu, sangat penting bagi kita untuk memastikan undang-undang cyber yang sedia ada dapat mengekang salah guna teknologi ini. Namun, apakah undang-undang cyber yang terdapat dalam negara ini berkemampuan untuk menyekat segala insiden cyber yang berleluasa pada masa sekarang? Berikut adalah beberapa isu yang berkait rapat dengan undang-undang cyber di negara ini. Yang pertama adalah isu serangan penggodam. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita tidak terkecuali dengan serangan penggodam. Mereka ini umpama cendawan yang tumbuh selepas hujan dan sukar untuk dikekang apatah lagi untuk dijejaki. Mereka ini berkemahiran tinggi dalam menggunakan teknologi internet seperti menceroboh dalam pangkalan data yang sulit untuk mencuri data-data pelanggan yang sepatutnya dilindungi oleh pihak-pihak bertanggungjawab. Hal ini sangat memberi ancaman yang tinggi kepada organisasi yang besar yang seakan sudah tidak mampu untuk melindungi data pelanggan mereka, kerana para penggodam menggunakan peralatan yang canggih dan strategi yang sukar untuk dikesan oleh para agensi keselamatan cyber negara kita. Isu yang kedua adalah tanggungjawab sosial. Setiap daripada baik kita yang bekerja di dalam perkhidmatan awam, swasta maupun pertubuhan dan persatuan mempunyai peranan masing-masing dalam mengelakkan diri daripada menjadi mangsa cyber ini. Kita juga berperanan dalam memastikan tiada sebarang maklumat sulit yang berada dalam Akta Rahsia Rasmi 1972 didedahkan kepada orang ketiga. Hal ini kerana sebarang maklumat sulit tersebut hanya akan mengundang kepada isu seperti salah guna data pengguna yang memberi keuntungan kepada sesiapa yang berniat jahat. Isu yang ketiga adalah teknologi internet. Internet adalah suatu keperluan yang sangat penting buat semua lapisan dalam masyarakat pada masa ini. Baik untuk berkomunikasi, melakukan perniagaan e-dagang, belajar dan sebagainya. Namun ada antara kita yang mencari kesempatan dalam menyalahgunakannya dan malah ada yang menjadi mangsa cyber. Berikutan tidak tahu bagaimana ingin mengelakkan serangan cyber tersebut. Justru itu, mungkin akta dan undang-undang cyber sedia ada, pada masa ini perlu diperbaharui seiring dengan kemajuan teknologi dan memberikan pendedahan yang lebih praktikal kepada semua lapisan masyarakat agar mereka ini tidak terdedah dan menjadi serangan mangsa cyber yang seterusnya. Topik yang seterusnya adalah persoalan. Apakah persoalan-persoalan yang wujud dalam topik ini? Antara persoalan yang wujud adalah kerelevanan akta dan undang-undang cyber di negara ini. Negara kita mempunyai banyak undang-undang yang diwarisi daripada zaman penjajahan British. Seiring dengan kepesatan teknologi pada masa ini, boleh dikatakan undang-undang ini perlu diperbaharui kerana sudah usang dan menyebabkan banyak kes berkaitan kesalahan undang-undang cyber yang tidak dapat dibuktikan kerana ketiadaan undang-undang yang betul-betul boleh mendakwa si pesalah dan mensabitkannya dengan hukuman yang setimpal di mahkamah. Hal ini sangat menjejaskan sistem perundangan negara kita kerana ia kelihatan agak lompang dan serba kekurangan. Walaupun negara kita mempunyai semua undang-undang, namun ianya seperti berada di permukaan sahaja dan menyukarkan pihak pendakwaan untuk mendakwa si pesalah teknologi kerana ketiadaan akta yang boleh menyebabkan kes itu untuk boleh sangkut dan dibawa ke mahkamah.
Persoalan yang kedua adalah dalam penggumbalan undang-undang, sejauh manakah pelibatan para pakar dan ahli akademik? Negara kita terkenal dengan para ahli akademik yang tidak kurang hebatnya dalam memberikan pendapat dan cadangan yang bernas, terutamanya dalam kalangan mereka yang arif mengenai sistem perundangan di negara ini. Contohnya pada kes tahun 2018, satu akta yang telah digubal berkaitan dengan penyebaran berita palsu, iaitu Akta Anti Berita Tidak Benar 2018, namun telah dimasukkan semula. Hanya pada peringkat akhir kelulusan akta ini, barulah para pakar dan ahli akademik diminta untuk membuat pandangan mereka mengenai akta tersebut. Hal ini seperti tidak relevan kerana sepatutnya daripada peringkat awal lagi, mereka ini harus dipanggil untuk memberikan pendapat dan penyelidikan mengenai apakah kelemahan akta terbabit dan bagaimana cara untuk memperbaikinya. Persoalan yang ketiga adalah risiko penggunaan undang-undang lama yang tidak seiring dengan perkembangan semasa. Sistem perundangan sangat memainkan peranan yang besar dalam sistem keadilan sesebuah negara. Namun seandainya kita membawa sesuatu kes itu ke mahkamah untuk didakwa dan hasilnya kita asyik kalah dalam perbicaraan kes tersebut, sudah semestinya ia tidak memberi kesan kepada masyarakat di luar sana. Tujuan perbicaraan sesuatu kes di mahkamah adalah untuk memberi hukuman kepada si pesalah dan memberikan kesedaran kepada orang ramai akan bahana daripada perbuatan tersebut. Namun sekiranya kes itu tidak dapat dibuktikan kerana kelemahan akta dan undang-undang sedia ada di negara kita, sudah semestinya ia langsung tidak memberikan impak yang positif kepada masyarakat. Malahan si pesalah akan berterusan melakukan kesalahan yang sama kerana berfikiran boleh terlepas daripada sebarang tindakan undang-undang. Persoalan yang seterusnya adalah tahap kesedaran masyarakat akan peruntukan undang-undang kesalahan cyber. Masyarakat kita terkenal dengan sikap saling tak endah dengan hal yang berkaitan dengan undang-undang. Namun apabila sudah menjadi bangsa, barulah tergerak untuk mengambil tahu akan undang-undang yang boleh digunakan untuk mensabitkan kes tersebut di mahkamah. Ketiadaan kempen kesedaran atau buku-buku berkaitan kes undang-undang yang boleh menjadi sumber rujukan semasa bakal melecehkan lagi tahap kesedaran masyarakat. Masyarakat perlu sedar akan pentingnya menjaga keselamatan diri daripada menjadi mangsa serangan cyber. Kerana perkara ini bukanlah sesuatu yang nyata, malah pelaku hanya mensesatkan mereka daripada alam maya. Sudah semestinya bukti sukar untuk dijumpai, apatah lagi mengesan pelaku kepada perbuatan tersebut. Untuk topik perbincangan ataupun pembentangan yang seterusnya, saya mempersilakan Saudari Gishantini untuk meneruskan pembentangan. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, saya Gishantini Mageshwaran. Hari ini saya hendak membentangkan tentang kebaikan dan keburukan telekomunikasi. Kebaikan yang pertama ialah mencari dan mengumpul maklumat. Pertama, tujuan utama internet adalah untuk mencari dan mengumpul maklumat dengan cara yang mudah. Bagi mencari apa-apa maklumat atau data hanya mempunyai suatu cara, iaitu internet. Internet bukan sahaja diperlukan di sekolah, malahan di pejabat juga. Internet memudahkan pencarian dan pengumpulan maklumat bagi sesiapa sahaja. Pada zaman sekarang, pelajar sekolah atau pelajar universiti mudah menyiapkan kerja khusus dengan bantuan internet. Selain itu, pelajar tidak memerlukan kamus disebabkan mempunyai internet yang dapat mencari maksud dengan tepat. Jika kita hendak ke tempat baharu, kita mesti memerlukan GPS untuk mencapai destinasi diingini. Dengan cara ini, kita boleh memilih destinasi atau menyediakan bajet atau kos percutian kita. Selanjutnya, kebaikan internet juga adalah memudahkan urusan pembelian barang sekaligus menjimatkan masa, tenaga dan kos. Masyarakat sekarang semakin sibuk dengan rutin harian mereka, iaitu mereka bekerja atau mencari rezeki supaya dapat mengurangkan beban inflasi yang meningkat pada kebelakangan ini. Lanjutan daripada isi sebelumnya, kebanyakan masyarakat tiada masa untuk meluangkan sedikit masa untuk beriadah. Internet memberi jalan lain yang memudahkan kehidupan masyarakat dengan prasarana dan kemudahan-kemudahan lain. Bagi seseorang yang tidak mempunyai masa untuk beriadah atau membuat urusan lain, internet boleh memudahkan urusan pembelian barang, terutamanya barang runcit.
Internet dapat berkomunikasi dengan orang yang menduduki tempat yang jauh dengan menggunakan pelbagai aplikasi media sosial. Misalnya WhatsApp, Instagram, Skype, Facebook, WeChat, Twitter dan sebagainya. Melalui bantuan internet, kita boleh mengakses semua aplikasi di semua tempat. Berikutan itu, dengan adanya kemudahan internet, keselamatan juga terjamin. Tamsilnya, ibu bapa yang mengantar anaknya untuk belajar di luar negara selalu berhubung menggunakan perkhidmatan Skype. Ibu bapa boleh berhubung dengan anak, malah boleh melihat wajah mereka juga. Internet amat penting bagi mengekalkan hubungan yang erat kerana air dicincang tidak akan diputus. Dengan bantuan internet, boleh mengiklankan sesuatu produk di media sosial. Ini dapat membantu untuk meningkatkan pemasaran untuk sesuatu syarikat. Berkongsi iklan di media sosial bukan sahaja jimat kos, malah dapat dilihat oleh seluruh dunia dan orang ramai dapat mengetahui tentang produk tersebut. Seterusnya, pada masa kini, terdapat banyak universiti yang telah menawarkan pendidikan secara jauh di mana penggunaan internet amat diperlukan. Ini kerana pembelajaran dilakukan secara atas talian di mana video conference digunakan. Pelajar tidak perlu menghadir kuliah secara fizikal kerana kuliah dilakukan secara atas talian dan pelajar hanya mengaktifkan video conference untuk menghadiri kuliah. Nota pembelajaran boleh dimuat turun secara atas talian dan kuliah boleh direkodkan dan pelajar boleh mendengar kuliah tersebut secara berulang kali. Di samping itu, keputusan peperiksaan juga boleh diperoleh secara atas talian. Seterusnya, keburukan telekomunikasi. Keburukan yang pertama ialah jenayah cyber. Walaupun mempunyai banyak kebaikan menggunakan internet atau telekomunikasi, dapat juga keburukan. Keburukan yang amat kita menghadapi ialah jenayah cyber. Jenayah cyber ialah jenayah yang dilakukan oleh individu atau kumpulan dengan menggunakan alat elektronik yang disambungkan melalui perkhidmatan internet. Terdapat beberapa jenis jenayah cyber. Contohnya penipuan, kecurian maklumat, perjudian internet, pengintipan, penyebaran virus, pornografi, skim cepat kaya dan buli cyber. Nama-nama ini biasa kita mendengar dalam televisyen dan radio, tetapi kesan-kesan melalui jenayah cyber ini tidak boleh diingini. Oleh itu, semua masyarakat perlu menggunakan internet dengan waras tanpa membahayakan kehidupan orang lain. Keburukan yang kedua ialah bahan yang tidak berfaedah. Terdapat banyak bahan-bahan yang tidak bermoral di internet seperti gambar dan video yang tidak sesuai untuk kanak-kanak melihat. Zaman sekarang, semua kanak-kanak dan remaja memiliki satu telefon pintar untuk alasan membelajar atau mencari maklumat di internet. Ibu bapa juga mempercayai dan memberi telefon bimbit kepada anak-anak. Tetapi ibu bapa tidak perhatikan anak-anak mereka apa yang dibuat di telefon pintar. Oleh itu, kanak-kanak mudah untuk mengakses laman-laman yang tidak berfaedah. Ini akan memberi impak yang negatif kepada kanak-kanak ataupun remaja. Seterusnya, pembaziran masa. Pada masa lapang, ramai suka untuk meluangkan masa dengan gadget. Tidak mempunyai kebiasaan untuk meluangkan masa dengan membuat aktiviti yang berfaedah. Pada zaman dahulu, ibu bapa dan nenek moyang kita suka meluangkan masa dengan bermain pelbagai aktiviti di luar rumah. Tetapi sekarang kanak-kanak hanya meluangkan masa dengan gadget, bermain video game dengan 1 atau 3 jam lebih. Bermain di telefon pintar atau gadget digalakkan pada zaman sekarang, tetapi mempunyai masa yang terhad. Bermain di gadget elektronik pada setiap hari tidak akan mengeratkan hubungan antara jiran, kawan-kawan dan ahli keluarga, dan kanak-kanak akan kurang berinteraksi. Akhirnya, menjejaskan kesihatan. Meluangkan masa yang berlama di hadapan gadget elektronik boleh menjejaskan kesihatan. Hal ini dikatakan demikian kerana tidak melibatkan diri dalam aktiviti di luar rumah seperti bermain dan bergotong royong. Tidak melibatkan diri untuk bermain di luar rumah tidak dapat menyihatkan badan. Badan yang sihat perlukan aktiviti-aktiviti yang mengeluarkan peluh.
Oleh itu, badan akan sentiasa sihat. Bukan itu sahaja, melihat gadget elektronik berlama boleh menghadapi pelbagai masalah kesihatan. Contohnya sakit mata, sakit leher dan sakit pinggang. Berlama melihat gadget elektronik dalam keadaan gelap boleh menghadapi penyakit kanser mata. Oleh itu, penggunaan internet perlulah sentiasa berwaspada dengan kesihatan diri sendiri. Slide seterusnya akan dibentang oleh Cik Monica. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya. Sekarang saya akan membentang tentang cadangan yang boleh dibuat terhadap undang-undang cyber. Cadangan yang pertama adalah kerajaan harus melakukan kewajipan dan tugas-tugas dalam melindungi data-data peribadi pengguna. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia perlu memberi nasihat tentang komunikasi serta memantau aktiviti komunikasi. Selain itu, menganalisis dan membawakan undang-undang yang dapat menghalang merintangi jenayah cyber ini. Seterusnya, kerajaan harus memperkenalkan pendidikan etika dalam penggunaan cyber. Ia akan mengajak ke remaja kini bagaimana harus menggunakan teknologi dengan cara yang betul. Tempat pendidikan seperti sekolah ataupun universiti yang membentuk generasi yang berilmu adalah tempat yang baik untuk mengajar tentang pendidikan etika ini. Melalui pendidikan ini, mereka tidak mudah tertipu dengan sebarang panggilan yang tidak dikenali dan sebagainya. Seterusnya, boleh memberi kesedaran melalui kempen. Memberi penyedaran kepada pengguna tentang betapa bahayanya jenayah cyber ini. Ia juga boleh meragut nyawa seseorang manusia. Jadi masyarakat harus mengambil serius tentang langkah-langkah keselamatan semasa menggunakan aplikasi dalam telefon pintar seperti WhatsApp, Instagram dan sebagainya lagi. Terusnya adalah pengguna juga harus lindungi diri mereka daripada kecurian maklumat peribadinya. Mereka tidak harus dikongsikan tentang maklumat peribadi kepada orang luar. Ibu bapa juga harus melindungi dan mengawal anak-anak mereka daripada penjenayah cyber ini. Mereka sentiasa harus memantau apa yang dilayari oleh anak-anak mereka. Jadi, semua orang bertanggungjawab dalam cara menangani isu ini. Semua orang harus berhati-hati semasa menggunakan media sosial atau laman web ini. Terima kasih.